محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bab ma jaa fil wudu'i qabla at-ta'am wa ba'dah. Iaitulah bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan basuh tangan sebelum daripada kita makan dan kita basuh tangan kemudian daripadanya, maknanya selepas daripada kita makan. Tuan-tuan, dalam perkataan hadis disebut sebagai wudu. Wudu ni makna dia basuh. Jadi ada dua makna. Satu, wudu yang kita basuh segala anggota tubuh badan kita, anggota-anggota yang disebut sebagai anggota wudu, itu satu. Dan yang kedua, wudu juga disebut sebagai kalau kita basuh tangan, kalau kita nak makan kita basuh tangan, selepas makan kita basuh tangan, itu juga disebut sebagai wudu. Agama ni tuan-tuan, dia nak abang kata agama ni dia menekankan kebersihan dalam kehidupan kita. Ini agama Islam, dia cukup pentingkan kebersihan. Orang yang bersih adalah orang yang berdisiplin. Hatta sampai kita nak makan sekalipun, Islam suruh kita tengok sebelum nak makan, alat yang kita gunakan untuk kita nak ambil makanan dan masukkan ke dalam mulut kita mesti bersih. Sama ada tangan, sama ada sudu, sama ada apa-apa alat yang kita guna nak masukkan makanan ke dalam mulut, dia mesti bersih. Itu Islam. Kalau daripada segi makanan pun Islam tengok, apatah lagi segi benda-benda yang lain. Sebab agama Islam ni tuan-tuan, satu agama yang dia mementingkan kebersihan daripada semua aspek. Bukan hanya benda yang nak makan nak kena bersih, benda yang kita nak pakai pun nak kena bersih, benda yang kita nak guna pun nak kena bersih. Rumah kita kena bersih, tempat halaman rumah kena bersih, kereta kita kena bersih, maknanya kena bersih. Sebab Islam tu memang nak kebersihan. Kalau kita tengok pada perkataan al-wudu, wudu ni dia daripada segi bahasa bermakna al-wada'ah. Wada'ah ni apa maksud dia? Maksud dia bersih, maksud dia bagus, maksud dia indah. Agama suruh kita bersih pasal apa? Pasal agama nak suruh kita jadi orang bagus. Pasal apa nak kena bersih? Pasal bersih tu indah, pasal bersih tu cantik. Allah Ta'ala ni dia bersifat ataupun Tuhan itu sendiri jamil. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan ni cantik, dia suka kepada benda-benda yang cantik. Kita tadi pun imam kita, saya teringat imam kita ada baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Tu ayat tu. Tuan-tuan amin tadi ni doa tu, betul tak betul? Nampak macam sembahyang di surau lain ya? Surau ni lah tuan-tuan sembahyang tadi ni imam kita baca. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Tawabin maksud dia bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang sentiasa suci, mensucikan. Sucikan ni bukan hanya suci diri, bukan hanya suci daripada luaran, tapi dalaman juga suci. Orang yang tak suci tuan-tuan sekalian, maknanya dia ni orang yang disebut sebagai istilah pengotok. Minta maaf sebutlah. Orang hak pengotok ni, kalau tuan-tuan pergi rumah dia nak bersih waktu bila? Waktu orang mai rumah bersih. Waktu orang tak mai, ya Allahu Akbar, tambah ada anak-anak kecil pula, pampers duduk atas kipas angin. Hak tu tak apa lagi, pampers duduk atas kipas angin tu. Yang jadi masalah, tongges duduk depan TV. Bila letak kaki dia tengok letak kaki atas tongges tu, apa yang punya pengotok. Bila orang pi, ya Allahu Akbar,
Tambah tu tak masuk bilik ayak dia lagi. Masuk bilik ayak, Masya Allah. Orang utara kata apa? Berkelarah. Tuan-tuan tahu berkelarah? Kan? Try tengok dalam Dewan Bahasa Pustaka. Apa makna berkelarah? Berkelarah ni kita pijak, terbang kita pijak gel tu. Apa benda ni, ya Allah, kita pun nak masuk, tadi nak buang ayak apa semua ni, dia jadi tidy. Tuan-tuan, yang tu di rumah yang ada orang, tambah di masjid kita, tempat ibadah, tempat orang selalu duduk singgah apa semua, lagilah perlu kita pentingkan kebersihan ni. Sebab itulah tugas yang diberikan kepada Tok Syak kita ni tugas yang berat. Bukan hanya berat, tetapi dia juga dipandang pahala dia cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, satu orang perempuan, dia ni kerja dia duduk cuci, duduk jadi Tok Syak Masjid Nabawi. Satu hari dia meninggal. Bila dia meninggal, benda ni tidak disampaikan kepada Nabi SAW. Nabi tak tengok dia 2-3 hari. Nabi pergi masjid, Nabi tak nampak dia. Selalu Nabi duduk nampak dia. Sehingga kan Nabi tanya kepada sahabat, mana dia? Yang kata perempuan ni mana dia? Dia ni selalu duduk cuci masjid, dia pergi mana ni? Sahabat kata, ya Rasulullah, dia dah meninggal dah. Nabi kata, pasal apa tak cerita kepada aku? Pasal Nabi ni tuan-tuan, walaupun dia sibuk, tetapi Nabi ni menjadi satu pantang kepada dia. Kalau sahabat-sahabat dia meninggal, benda tu tidak disampaikan kepada dia. Pasal Nabi macam mana sekalipun, Nabi akan usahakan untuk nak pergi tengok jenazah, untuk nak menghantarkan jenazah, untuk nak tengok penyelenggaraan dan pengkebumian jenazah itu. Sebab banyak hadis Nabi, sahabat-sahabat bila meninggal, Nabi akan pergi tengok. Sebab itulah keluar beberapa hadis tentang Bara' bin Azib yang menceritakan tentang bagaimana siksaan kubur. Nabi bila pi satu kubur, Nabi kata apa? Istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Minta supaya Allah Ta'ala mengampunkan sahabat kamu ni. Pasal apa? Pasal lah ni dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan juga Nakir. Nabi abang macam tu. Ada hadis yang lain, Nabi berhenti dekat satu sahabat Ansar. Nabi tengok pengkebumian dia, ketika mana ditanam dia, Nabi angkat kepala. Farafa'a ra'sah, Nabi angkat kepala. Nabi kata, ista'idhu min azabil qabr marratain aw thalatha. Nabi kata, minta lindunglah kita semua daripada azab kubur. Bara' bin Azib kata, aku dengar Nabi duk sebut sama ada 2 kali ataupun 3 kali. Benda ni tuan-tuan menjadi sunnah kepada kita. Kita nak masuk dalam kubur, antara benda yang perlu kita duk sebut menjadi sunnah apa dia? Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Itu di antara dia duk dalam kubur ni. Yang kedua apa tuan-tuan? Minta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Itu benda tu. Tuan-tuan, sunnah Nabi ni kalau kita grab, kalau kita duk amal dalam kehidupan kita, banyak tuan-tuan, sampai kita rasa tak sempat. Daripada mula kita buka mata sampailah kita nak pejam mata, tak sempat. Ini pasal apa saya sebut ni? Pasal kita 2-3 hari kita nak sambut Maulid Nabi ni. Pakai duk beli baju siap dah. Siap ngada lambang Malaysia lagi. Pasal apa? Maulid Merdeka dia kata. Tuan, oh kira duk pegang tiang tu, duk selawat sambil duduk berjalan, duk selawat ni sampai menangis-nangis. Waktu pagi berdiri dah, pukul 7 terpacak dah di Padang tu. Mai dengan penat macam tu, habis-habis program pukul 12, dia tidur. Zuhur tak semayang, asyak, Isya baru mangkit. Yang tu cerita sayang kat Nabi lagu mana? Tuan-tuan, sayang kat Nabi itu salah satu cara dia, tetapi banyak cara yang lain daripada dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat perempuan ni, benda ni tak sampai kepada Nabi, cerita tentang kematian dia. Bila Nabi tahu tuan-tuan sekalian, Nabi terus semayang ghaib kepada dia, semayang sunat ghaib. Nabi semayang pasal Nabi baru tahu. Habis-habis Nabi semayang, Nabi cerita kepada sahabat. Nabi kata, ketika mana aku dalam semayang tadi, Allah Ta'ala dia menunjukkan kepada aku bagaimana tempat dan kedudukan perempuan yang menjadi pembersih kepada Masjid Nabawi tadi ni, masjid aku ni. Di mana tempat dia? Dia sedang berada di dalam syurga, di atas singgasana yang diperbuat daripada najis-najis yang mana dia cuci. Jangan pandang rendah yang kata Tok Syak ni tuan-tuan.
Sebab itulah kena jaga apa kata bilik air kita. Pasal Tok Sia lah yang tahu besar mana peninggalan khazanah tuan-tuan dalam bilik air tu. Tuan-tuan kira masuk bilik air, dengar-dengar Tok Imam qomat apa semua, tengah duk buang cantik. Qomat dah. Dia basuh-basuh hak dia ya. Lepas tu bilik air dia tak pelas pun. Tinggallah ulat guni tu. Dia ni pun basuh-basuh. Allah, dia kata Tok Haji ni tengok muka nampak lembut. Rupanya dia kata bau dia lebih pada bangkai lagi. Betul besar-besar lengan tu. Dia sebut tu. Kan? Pasal apa tuan-tuan? Itu yang dikatakan orang kata apa? Kebersihan. Jadi agama ni dia nak suruh kita bersih. Sampai kita nak makan pun kita nak kena bersih. Baik, perkataan al-wada'ah ataupun wuduk ni maksud dia bersih, maksud dia bagus, maksud dia indah. Kalau daripada segi istilah wuduk ni, istilah wuduk maknanya isti'malul ma' fi a'dha'i makhsusah. Kita menggunakan air, kita menyucikan segala anggota-anggota yang dikhususkan di dalam anggota wuduk yang kita nak buat sembahyang. Tentu anggota wuduk yang menjadi wajib ada berapa tuan-tuan sekalian? Ada 4. Ada 4 yang nak kena muhasabah, nak kena ulang kaji. Apa dia yang kata 4 tu? Kalau dalam rukun wuduk ni Imam Syafi'i dia ada 6. Ada 6. Okey, anggota wuduk dia ada 4. 1 muka, 2 tangan, 3 kepala, 4 kaki. Ni 4 benda ni. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia ada 6 rukun. Apa dia? Rukun yang pertama niat. Dan rukun yang ke-6 selepas daripada anggota wuduk tadi yang 4 tadi ni. Rukun yang ke-6 apa tuan-tuan? Iaitulah tertib. Mengikut apa yang didahulukan kena dahulukan, yang ke belakang kena ke belakangkan. Itu rukun wuduk dia ada 6. Tuan-tuan tak mengapai dah. Ni pasal apa? Pasal dah menikah lama dah. Dulu tu qadi duk tanya benda ni. Oh, mengapai rukun Islam dia, mengapai rukun iman merakai, rukun wuduk dah duduk hafal ni. Pergi depan tu qadi tanya rukun mandi wajib. Punggah dia dah tu tak ada hafal. Dia duduk hafal rukun hak lain dia. Lah lupalah pasal apa? Pasal tak menikah dah. Kan? Jadi benda-benda tu. Dan ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran daripada suratul Maidah. Kitab kita tak baca lagi ni. Dia duduk main kot angin, kot luang lu. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu. Tuan-tuan tengok. Adakah wuduk yang kita buat bertepatan dengan aturan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala? Dalam bab wuduk, Tuhan ajak sendiri kita. Dan diperkuatkan dengan tunjuk oleh Nabi SAW. Dalam bab wuduk, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu. Idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu dia benda tu. Ayat daripada suratul Maidah, Tuhan kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ila salah, apabila kamu nak berdiri menunaikan sembahyang. Apa benda kita nak buat sebelum kita nak sembahyang? Tuhan kata faghsilu. Irsilu ni maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia cuci. Faghsilu wujuhakum. Cuci muka kita macam mana kita mandi. Bukan ambil air duk tadah-tadah lepas tu duk lepas macam tu aja. Sopangan kita lepas pada kita bubuh oil of ulan di muka kita. Lepas kita bubuh tu kita ambil air kita duk percik macam tu. Bukan macam tu. Yang tu bukan irsil, yang tu bukan cuci. Itu maknanya kita melemparkan air di muka kita. Tapi Quran ajak macam mana? Terus cuci muka ni. Cuci muka ni. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan juga cuci tangan kamu sampai kepada siku ni. Tangan ni kena cuci bagi elok. Tuan-tuan tengok bahasa Quran dia kata apa? Faghsilu wujuhakum. Muka mula-mula. Lepas tu wa aydiyakum. Yang mana kata tangan? Tangan ni tangan. Ilal marafiq. Siku kita disebut sebagai marafiq. Maknanya ayat yang perlu dilalukan. Mula-mula tang mana tuan-tuan? Siku ke tangan? Tangan dulu. Itu yang kata petunjuk daripada Quran. Kita hari ni kita buka paip, kita pergi suar siku dulu. Nampak tak tuan? Salah tak salah benda tu? Tak salah. Cuma menyalahi apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Tuhan sebut macam mana? Pisuar tangan dulu. Pisuar tangan, cuci tangan apa semua, baru dia naik macam tu. Yang tu baru betul. Bukan duk pisuar siku dulu. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Famsahu. Masah. Masah ni maksud apa? Masah ni bukan Tuhan guna perkataan irsil tadi ni. Irsil ni maksud apa? Maksud dia cuci. Masah ni maksud apa? Maksud ambil air, sapu sahaja di kepala kita.
Tuan-tuan nampak tak? Ada tak ada kawan-kawan kita yang pisau kepala beragui punya, dia duduk sapu kepala sopa dengan duduk sapu lepas daripada buh syampu rambut tu. Kan dia buka pai, dia pisau kepala, dia cuci lagu tu. Bukan dia macam tu. Masah ni apa? Ambil air, sapu sikit atas kepala. Yang tu mana? Famsahu biru'usikum, ra'sun, kepala. Dan ketika mana di kaki, Allah Ta'ala tidak menggunakan wa arjulikum. Kalau wa arjulikum makna dia kena basuh, kena sapu juga. Tapi Tuhan guna perkataan wa arjulakum. La tu perkataan tu. Bari fathah tu. Bari fathah ni dia ikut kepada apa? Irsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ayat tu dia ikut yang tu. Maknanya muka kita kena cuci, tangan kita kena cuci, kaki kita kena cuci. Bukan duk pisau kaki macam tu aja, lepas tu kira settle. Tambah kalau kita ada kolah pula tuan-tuan sekalian. Ambil air tu, kita pakai duk ceruk macam tu lah. Kaki kita ni sama-sama kaki je. Tumit pasal apa tak kena? Mana yang kata celah-celah jari pasal apa kita tidak selat celah jari ni? Nampak tuan sekalian? Itu yang menyebabkan wuduk kita tidak sempurna, semayang kita juga tidak sempurna. Bagus punya kita main semayang dengan muka duk kerot macam tu. Dia kata habis-habis semayang, dia kata aku tenang sungguh malam ni semayang maghrib kata. Tenang apa? Syaitan pun tak kacau kita. Pasal syaitan nak kacau kawan syaitan kata, suruh kacau dia memang batal daripada tadi dah. Habis. Tuan nampak dah? Jadi benda-benda macam ni kena ambil berat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tuan-tuan mengaji benda ni. Dan benda ni benda ibadah. Benda ibadah ni apa? Kita nak semayang. Nak semayang ni apa tuan-tuan? Semayang ni satu ibadah yang mula-mula sekali akan dipertimbangkan di hadapan Allah. Yang ni yang paling berat. Sebab tu nak kena buat elok, jangan buat tak apa saja, jangan dok buat cincai, jangan dok buat halai-balai, tak boleh. Semayang ni. Pasal Nabi kata awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salah. Nabi kata mula-mula sekali amalan yang akan dihisap oleh Allah Taala. Apa dia tuan-tuan? Semayang kita. Kalau elok semayang kita, maka amalan yang lain pun akan dilihat dan diberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau semayang kita pun dah mula jam, dah mula-mula, macam mana Tuhan nak terima amalan-amalan yang lain? Sebab tu jangan ambil enteng, kata orang Indonesia. Jangan ambil ringan benda ni. Bab semayang ni kena ambil. Jadi sebelum nak semayang, ambil ayat semayang pun nak kena tengok bagi elok-elok. Sebab di sana ada sebuah hadis. Nabi kata apa? Wailul lil a'qabi minan nar. Nabi kata celakalah tumit-tumit yang terkena api neraka. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, yang kata tumit kena api neraka tu macam mana? Ketika mana dia mengambil wuduk tetapi dia tidak menyempurnakan wuduk dia, sehingga akan tumit dia tidak terkena air, dan itulah yang akan menjadi bahan api neraka Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, perkataan wuduk ada dua makna. Faham tak? Satu apa dia? Iaitulah ambil wuduk macam mana kita ada ambil ayat semayang tu. Dan yang kedua, perkataan wuduk maksud dia cuci. Malam ni kita nak tengok cerita tentang sebelum nak makan dan selepas makan. Disunatkan kepada kita untuk kita nak cuci tangan kita. Dia kata ketahuilah kiranya ya saudaraku, yang dikehendaki dengan wuduk dalam bab ini ialah wuduk itu dengan makna pada lughah, iaitulah cuci, iaitulah bersih. Itu makna dia. Wuduk yang kita nak baca malam ni, dia nak abang apa? Nak abang kata cuci bersih yang tu. Bukan wuduk tentang ayat semayang tadi ni. Yang ni cerita dia tentang tangan nak pergi cuci, pergi bersih. Maka telah diterangkan oleh ulama, iaitu bersih dan cuci tangan apabila mau makan. Maka iaitu dituntutkan dia oleh syarak kita membasuhnya dahulu, yakni sebelum daripada kita nak makan, dan kemudian yakni selepas daripada kita makan. Walaupun tangan tak kotor, kita makan buah ke apa semua tuan-tuan, kita duk kata tak gaduh basuh kot, kena basuh juga. Pasal apa? Pasal dia melibatkan makan. Apa-apa saja benda yang melibatkan makan, yang menggunakan tangan kita, kita basuh sebelum kita nak pegang, dan juga selepas daripada kita selesai makan, kena basuh. Walaupun kita kata ustaz tak kotor ustaz, sekurang-kurangnya kita telah meraihkan hadis Nabi SAW dan kita buat sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi. Tak rugi tuan-tuan buat sunnah Nabi. Dan dia kata bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagaimana hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Salman qala qara'tu fi Taurah anna barakat at-ta'am al-wudu' ba'dah.
Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kenal tak Salman Al-Farisi ni? Saya dah buat satu kitab tuan-tuan sekalian. Saya nak baca ni takut masa panjang, tapi tak apalah, kita baca apilah. Cerita dia begitu, orang kata apa, menyayat hati cerita Salman Al-Farisi ni. Sehingga kan Salman Al-Farisi ni, Nabi SAW ketika mana orang tunjuk Salman Farisi, Nabi sebut apa kepada dia? Nabi kata, laukanal imanu bithuraya latanawalahu rijalum min haula. Nabi kata, kalaulah iman itu ada di bintang Suraya. Suraya tu bintang, ada atas langit tu. Nabi kata kalau iman tu ada di situ, nescaya iman itu akan dicari oleh dia ni. Siapa dia? Salman Al-Farisi. Pasal dia, siapa dia tuan-tuan? Dia memang duk cari kebenaran. Salman Al-Farisi, kisah dia ni dilahirkan dalam keluarga Parsi. Tuan-tuan Parsi di mana? Belah-belah Iran tu. Parsi. Dan di tempat dia itu adalah Asbahan, tempat dia. Kampung dia disebut sebagai Jayan. Salman Al-Farisi ni dia kata apa? Dia kata ketika mana aku kecil, aku tak macam budak-budak lain yang dilepaskan oleh mak ayah untuk nak berkawan dengan kawan-kawan luar daripada rumah. Salman tak macam tu. Dalam ni dia kata apa? Dia kata habasani fil baiti khasyatan alayya kama tuhbasul fatayat. Dia kata pak aku ketika mana aku ni dah mula cerdik, pak aku jaga aku macam mana duk jaga anak perempuan, duk kurung dalam rumah tak bagi keluar. Maknanya Salman Farisi dia tak pernah tahu dunia luar, dia tak pernah tahu. Beradabnya Salman Al-Farisi kepada ibu dan ayah dia sehinggakan dia diberikan satu tugas yang besar. Tugas apa tuan-tuan? Dia dilantik untuk nak menjaga api yang disembah oleh kaum Majusi di dalam tempat ma'bad ataupun penyembahan mereka. Sebab budak bagus. Dia ni tak pernah pun duk berimpun dengan budak-budak, kutu-kutu, tak pernah langsung. Jadi orang-orang agama tu ambil dia sebagai jaga ni api Majusi ni. Api Majusi ni tuan-tuan, di antara pantang larang mereka yang mereka duk sembah api tu apa? Jangan sampai terpadam. Walaupun tidur macam mana pun api tu tak boleh padam. Tugas siapa ni? Tugas Salman Al-Farisi. Kalau dalam bahasa kita kata kira orang agama besar lah, pasal dia boleh jaga di tempat ni, tempat ibadat ni. Ayah Salman Al-Farisi ni orang kaya. Dan dia ni pun dia ada kebun dia ada kebun korma, dia orang kaya yang kata ayah Salman Farisi ni. Jadi tiap-tiap hari ayah dia nanti akan pergi ke kebun tu. Bukan hanya berkebun, ayah dia juga ada kambing-kambing yang duk perah susu apa semua ni. Nak dijadikan cerita, satu hari Salman Al-Farisi dipanggil oleh ayah dia. Dia kata kat anak dia kata Man, dia panggil Man kot kan. Man, dia kata hari ni ayah tak boleh pergi kebun. Hang pergi kebun sat, dia kata. Hang pergi kebun, hang pergi tengok apa semua kebun ni, hang pergi tengok apa boleh buah boleh ambil, hang ambil sagi susu kambing sagi, hang perah bawa balik mai. Tuan-tuan, Salman ni pun dia pun pergi seperti mana arahan daripada ayah dia. Ketika mana dia pergi tuan-tuan sekalian, dalam saya petik kitab Suwarun min Hayatis Sahabah, kitab Syekh Abdul Rahman Ra'fatul Basha, cerita tentang 65 orang sahabat Nabi yang memang hadis Nabi cerita tentang mereka ni. Salman Al-Farisi dia kata apa? Dia kata satu hari dia kata aku pun bila dah ayah aku suruh pergi ke kebun ni, aku pun pergi. Bila aku pergi ke kebun ni, di dalam perjalanan tu tiba-tiba dia berjumpa dengan satu kanisah, satu gereja. Dan ketika itu orang-orang Nasrani sedang mengalunkan zikir, sedang mengalunkan ritual, bacaan-bacaan dalam gereja tu. Salman dengar ni tuan-tuan, benda tu meresap dalam hati dia. Dia kata aku tak pernah dengar pun agama yang macam ni. Dia pun terus menghampiri gereja tu. Dia duduk dalam gereja tu sampailah orang-orang Nasrani tu panggil dia masuk dalam, mai duduk dalam gereja ni. Dia duduk sampai ke malam. Sampai ke malam dia duduk pasal dia seronok dengar. Bukan hanya itu, membuka pintu hati dia untuk apa? Untuk dia menyatakan, dia kata hadza dinul khair. Dia kata inilah agama yang betul-betul bagus, dia kata. Nampak? Dia rejam dalam hati dia tu yang kata ritual, bacaan-bacaan gereja tu. Ketika mana dia balik tuan-tuan, malam tu dia balik jumpa dengan ayah dia. Rupanya ayah dia pun tak tidur hari malam tu. Dia balik-balik, ayah dia tanya, mai daripada mana ni?
Dia pun cerita benda hak betul. Dia kata, ayah, tadi ayah suruh saya pi untuk pi kebun. Bila saya dalam perjalanan pi kebun, tiba-tiba saya nampak satu gereja. Saya dengar mereka duduk baca ni, mereka duduk baca mentera apa semua ni. Saya rasa seronok. Saya duduk dalam tu sampai ke malam. Ayah dia kata apa kat dia, tuan-tuan? Ayah dia kata, Salman, wallahi hadha khairun min alladhi nahnu alaih. Dia kata agama ni, dia kata hak kita pegang ni betul dah. Jangan hang duk pi agama Nasrani. Agama Majusi ni agama betul dah. Agama hang, agama aku, betul dah agama kita. Agama kita lah agama yang terbaik. Tapi benda ni, tuan-tuan, dia duk main dalam hati Salman. Dia kata aku tak boleh terima dah agama Majusi ni. Bukan apa, pasal duk jaga api. Bila duk jaga api, dia duk sembah-sembah. Api hak sembah tu pun aku yang bagi hidup. Duk sembah apa? Macam mana api tu nak tolong mereka kalau aku yang bagi hidup? Kalau dia mati, macam mana dia nak hidup sendiri? Tak benar pun dia hidup sendiri. Jadi macam mana aku nak boleh terima agama yang macam ni? Nampak, tuan-tuan? Salman Al-Farisi, bila dia duduk, orang kata apa, duduk berjidal, duduk berbahas dengan ayah dia apa semua, ayah dia tak cakap banyak, bubuh rantai di kaki dia. Ayah dia bubuh rantai, bubuh dalam bilik. Duduk tu dalam bilik. Salman ni cerdik. Walaupun rantai kaki pun dia boleh buka macam mana tau. Malam tu dia pergi ke ma'bad, ke kanisah, ke gereja tu. Dia pergi ke gereja tu, dia pergi jumpa mereka, dia pergi habaq kata, tadi ayah aku tangkap aku apa semua buh dalam bilik kunci apa semua ni. Aku lah ni aku nak ikut agama hampa. Salman declare aku nak ikut agama Nasrani. Lah ni Salman tanya, aina aslu hadzal din? Salman tanya ni di kalangan depa, agama hampa ni betul-betul main daripada mana yang sebetulnya? Depa jawab apa? Depa kata fi biladi Syam. Depa kata agama Nasrani ni kalau betul-betul hang nak tahu, hang nak mengaji betul-betul, tempat terbesar agama Nasrani di Syam, dia kata. Cantik Salman kata. Dia pun, tuan-tuan, dia habaq kat mereka. Dia kata apa? Kalau ada kabilah yang nak pergi ke Syam, hampa habaq mai kat aku nak ikut sekali. Dia balik-balik, dia pun ikat balik kaki dia, duduk dalam bilik tu. Tiba-tiba mereka pun duduk pergi ke rumah dia, duduk pergi bisik. Dia kata, Man, malam esok ada satu gerombongan dia nak pergi ke Syam. Kalau hang nak ikut, jom. Tuan-tuan, malam tu juga dia buka yang kata rantai di kaki dia, dia ikut senyap-senyap kumpulan ni pergi ke Syam. Bila sampai di sana, tuan-tuan, falamma aqbala, bila sampai di sana, dia berjumpa dengan satu orang yang disebut sebagai uskup dalam bahasa Arab. Uskup ni apa? Uskup ni dia lebih kurang macam pop kalau bahasa kita lah ni. Dia petunjuk kat dia kata ni pop ni, kata ni. Hang ikut dia. Dia ni pun pergi dah, dia offer kat diri dia apa, dia tawarkan kepada pop tu, saya nak jadi khadam kamu wahai tuan apa semua ni. Tuan tu kata, tak apa, hang duduk dengan aku. Cuma tuan-tuan sekalian yang nak jadi cerita ni, Salman Al-Farisi ni pun cerita bagus ya. Bila dia duduk dengan pop tu, pop ni kira khutbah dia ni cukup hebat. Sampai orang hak dengar ni pun semua boleh menangis. Lepas tu pop ni pula kata, kita ni nak kena selalu bersedekah apa semua. Pakat duk sedekah. Yang kata mai apa semua, pakat duk sedekah, duk bagi kat pop tu. Tiba-tiba Salman Farisi duk tengok dia ni, orang bagi dekat dia, dia duk habaq kat orang, bagi kat aku akan bagi kepada fakir miskin. Tapi tak, dia duk simpan dalam tempayan dalam rumah dia. Penunggang agama rupanya. Tuan-tuan, saya baca ni bukan saya saja, ni dalam kitab ada sebut ni. Salman kata tak betul juga dia ni. Tuan-tuan, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, kawan yang dia ikut itu, paderi besar yang dia ikut itu meninggal. Bila meninggal kau ni, tuan-tuan sekalian, apa yang dia buat? Orang pakat nak semadikan dia lah, pakat nak ambil berkat lah, apa semua pakat. Dia pun kata apa? Dia kata siapa yang hampa ikut ni, dia ni bukan orang bagus. Orang pakat marah. Pasal apa dia tak bagus? Dia ni tu imam kami ikut. Dia ni kira bagus punya, duk bagi syarahan kat kami orang agama. Takkanlah orang agama tak bagus yang cakap bagi elok sikit. Kalau zaman kita memang kena dah budak ni. Tuan-tuan, dia kata kalau hampa tak percaya, aku akan tunjukkan, adullukum, aku akan tunjukkan kepada kamu bukti kata dia ni tak bagus. Dia kata tak apa, dulna, tunjukkan kepada kami mana yang hang kata tak bagus tu. Dia kata hamba tahu dah apa yang disebut tentang sedekah yang hamba bawa keluar, sedekah mai apa semua ni. Dia sedekah tu dia ambil dekat dia, mai aku tunjuk. Tuan-tuan, dia tunjuk 7 tempayan yang dipenuhi dengan emas dan juga perak hasil daripada sumbangan orang. Dalam kitab ni dia kata apa? Bila orang tengok macam tu, orang tak tanah mayat ni, orang pergi salib, orang pergi baling batu kat dia. Oh dia. Habis pada tu tukang orang lain pula yang menggantikan tempat dia hak meninggal ni. 2 orang dia berjumpa.
Orang yang kedua dia berjumpa sama juga, yang ni nampak bagus apa semua, nampak tertib, nampak jujur, bagus dia ni. Dia pun di akhir waktu dia pun meninggal. Ketika mana dia berada dalam keadaan sakaratul maut, Salman pergi jumpa dia. Salman kata, kamu orang yang kedua yang aku berkhidmat. Aku nak cari agama ni, aku nak cari iman ni. Tunjukkan pada aku siapa orang yang boleh bagi ke aku iman. Siapa yang boleh membimbing aku dalam agama ni. Sebelum kawan yang kedua meninggal, dia habaq kat Salman pergi kepada kawan yang ketiga. Sama yang ketiga pun sama, bagus juga, meninggal. Sebelum nak meninggal, pergi habaq kepada kawan yang keempat. Kawan yang keempat pun sama, bagus juga. Yang keempat tu tunjuk pula yang kelima. Yang kelima ni disebut tempat dia tu adalah di Amuriyah, nama tempat tu. Dia ni orang bagus. Ketika mana tuan-tuan sekalian, dan dia ni yang kata orang yang kelima yang Salman jumpa ni, dia ni bukan orang agama yang bagus sahaja, tapi dia ada harta yang banyak. Dia bagi kambing dekat Salman, dia bagi lembu dekat Salman, dia suruh Salman jaga lembu tu. Jadi bila dia meninggal, tuan-tuan, sebelum dia nak meninggal, Salman pergi tanya dia. Salman kata, kamu macam mana yang kamu tahu keadaan kamu sekarang? Kamu mungkin akan meninggal satu hari nanti. Aku ni macam mana? Mantusini, kamu nak wasiatkan aku pada siapa? Aku nak pergi mana pula lepas ni? Aku nak jumpa tok guru mana pula lepas ni? Tunjuk mereka aku ni. Kawan ni kata apa tuan-tuan? Yang kelima Amuriyah ni dia kata apa? Dia kata, aku dengar, dia kata, di negara Arab ada satu pemuda yang declare kata diri dia tu Nabi. Tu nak jadi cerita tu. Ada satu pemuda di negara Arab yang declare kata dia tu Nabi. Dia keluar daripada yakhruju min Makkah ila biladi Yathrib. Dia keluar daripada Mekah menuju ke, bukan Yathrib disebut, menuju ke biladil Nakhlah, di satu tempat yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Daripada Mekah dia akan berhijrah pergi ke pohon kurma. Hampi carilah dia ni, hampi duduk dengan dia, hampi mengaji kat dia, carilah kebenaran di sisi dia. Meninggal kawan yang kelima ni. Tuan-tuan nampak dah duk cari iman tu, tak berjumpa lagi tu. Salman Al-Farisi pula, dia bawa dengan lembu dia bawa dengan kambing, pemberian kawan tu apa semua. Dia pergi cari orang Arab. Kebetulan ada kabilah Arab, At-Tujar minal Arab, peniaga-peniaga Arab ni duk meniaga di tempat Salman ni. Dia pergi habaq kat mereka, dia kata, hampa orang Arab, boleh tak aku nak join hampa? Nanti hampa nak balik negara Arab, aku nak ikut hampa, boleh tak? Dia kata, tak boleh lah. Dia kata, kami pun dah cukup-cukup muat lah macam ni, aku bagi lembu, aku bagi kambing. Yang tu boleh pula dah. Nampak? Dia bagi semua lembu, kambing, dia bagi kat mereka ni. Kabilah Arab tu bawa dia. Bawa tuan-tuan di pertengahan jalan. Di pertengahan jalan itu di antara Mekah dan Madinah, tengah-tengah. Pokok kabilah Arab ni rompak dia. Rompak Salman Al-Farisi ni sampai tak tinggal apa. Habis semua harta benda mereka ambil. Last sekali Salman Al-Farisi dijual kepada satu orang Yahudi. Yahudi ni pula, kebetulan Yahudi ni pula dia bawa Salman Al-Farisi menuju kepada Ardun Nakhlah, iaitulah tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma. Salman tengok-tengok, dia macam teringat, ni pohon kurma banyak ni, aku jumpa tang mana ni. Rupanya dia teringat yang tok guru dia yang kelima tadi pesan apa tuan-tuan, hampi cari yang kata satu orang Arab ni dia akan bermula daripada Mekah, daripada tanah Arab dia akan pindah ke Ardun Nakhlah, iaitulah tempat yang dipenuhi dengan pokok-pokok kurma. Dia duk nampak macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi saya terlupa tuan-tuan sekalian. Tok guru yang kelima ni pesan apa? Kalau hang jumpa orang Arab tu, hang ikut dia, ada dua tanda yang ada pada dia sebagai dia ni orang yang benar. Apa dia? Yang pertama sekali, dia tidak menerima sedekah. Dia hanya menerima hadiah. Dan yang kedua, di sebalik belakang dia itu, di antara dua bau dia itu ada khatamun nubuwah, ada penutup segala nabi. Hang tengok ada satu ketui daging ada tang tu. Dia duk pegang macam tu, duk main di kepala yang kata Salman Al-Farisi ni. Kemudian tuan-tuan sekalian, Salman Al-Farisi pula dia pun dibawa oleh tuan dia Yahudi ni. Tiba-tiba di saat tuan dia Yahudi ni bawa, tuan dia pula suruh dia buat kerja macam-macam sampai rabat pokok ni, pokok kurma duduk atas tu, tuan dia duduk bawah. Rabat pokok kurma, tuan dia duduk bawah. Ketika mana dia duduk di atas pokok kurma tu, tiba-tiba ada Ibnu Ammi, iaitulah sepupu kepada tuan dia Yahudi ni sudah datang. Sepupu ni main cerita pula dekat dia. Main cerita kata, dia kata di Madinah, dia kata
Pasal apa? Dia kata pok-pok tu, dia kata qatala Qailah. Qailah ni maksud apa? Iaitulah kaum Aus dan Khazraj sedang duk melakukan perjanjian damai. Maksud dia apa? Hijrah sudah berlaku waktu tu. Nabi sudah memperdamaikan di antara kaum Aus dan juga Khazraj. Depa ni semua karut belakang ni, depa duk sembang ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, di telinga Salman duk dengar daripada atas tu. Salman pun dia dengar macam tu, dia pun turun. Dia turun, dia habaq kepada sepupu tuan dia ni. Dia kata, ulang balik apa yang hang sebut tadi ni. Tuan-tuan, menjadi kesalahan kepada seorang hamba bercakap dengan orang merdeka. Tak boleh bercakap. Hang hamba, hang tak boleh duk tanya ni, tuan tolong ulang balik. Tak boleh. Hang tak boleh bercakap sepatah pun. Bila dia bercakap tu, Salman kata apa? Aku kena pukul. Dia kata separuh nyawa aku kena. Dia kena pukul. Tuan-tuan, nak dijadikan cerita, dia ambil buah-buah tuan dia punya ni, dia bawa pergi kepada orang yang dikatakan Nabi SAW. Dia pergi jumpa. Dia lari malam tu, dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi, dia tengok Nabi Muhammad. Dia tengok tu, dia main ketak satu badan dah. Dia nampak dengan ayat muka bersih. Dia nampak, betul ke orang ni? Dia kata ni, betul ke ini orang yang Tok Guru aku pesan suruh main jumpa dia ni, betul ke? Dia bawa kurma tu, dia pergi bagi kepada Nabi. Dia kata, anta salih. Dia kata, kamu ni orang saleh dan kawan-kawan kamu memerlukan makanan ni, jadi aku sedekahkan kepada kamu, silalah makan. Sambil dia duduk tengok, Nabi ambil Nabi di tangan dia, Nabi ambil kurma, Nabi bagi kepada sahabat-sahabat seorang satu. Nabi kata, kulu, makan. Salman duk perhati, tengok, dia tak makan ni, sedekah. Nampak tuan? Maknanya penanda mola tu dah mula duk main dah. Dia duk tik dah penanda mola tu. Salman kata, okey, tak ada masalah. Duk bagi esok, Salman pi pula. Bila Salman pi pula, tuan-tuan sekalian, pi tu dia bawa kurma juga, dia bagi juga kepada Nabi. Dia kata, anta saleh, kamu orang saleh, kawan-kawan kamu ni lapang. Nah, ambillah ni sebagai hadiah daripada aku. Nabi tak cakap banyak, ambil, bismillah, masuk makan terus. Salman tengok, Allahu Akbar, ini tanda yang kedua yang diceritakan oleh Tok Guru aku. Lepas tu tuan-tuan sekalian, apa Salman buat? Salman berdiri, dia nak tengok belakang Nabi ni betul dah ada khatamun nubuwah. Tiba-tiba Nabi SAW nampak gerak-geri Salman tu, memang Salman nak tengok. Nabi tarik kain rida dia, Nabi pakai kain, Nabi tarik kain rida dia, Nabi tunjuk khatamun nubuwah. Salman tengok terus jatuh tuan-tuan sekalian, tak boleh bangkit dah. Sedih, keluar air mata Salman ni. Pasal apa? Pasal inilah yang aku duk cari selama ni. Nabi kata, malaka ya akhi. Nabi kata, pasal apa jadi kat hang ni? Dia peluk Nabi, dia cium Nabi, apa semua ni, dia cerita kat Nabi daripada mula sampai habis. Sampai sahabat-sahabat Nabi pakai duk geleng kepala. Dia kata, susah sungguh nak cari hidayah, tapi berjaya juga hang dapat akhirnya. Sebab itulah Nabi dia sebut apa? Dia kata, Salman ini laukanal imanu bi Thuraya, kalaulah iman itu ada di bintang Suraya, latana walu rijalun min haula, nescaya dia ni nanti akan pi ambil bintang tu di sana tu. Itulah Salman Al-Farisi tuan-tuan sekalian, macam mana nak dapat iman, nak berjumpa dengan Nabi SAW. Kita hari ni tak susah sampai tarah tu. Tuan-tuan, nak cari iman ni, nak cari tak mana lagi. Kita celek-celek mata, mak kita Islam, ayah kita Islam, settle. Macam mana dengan orang lain yang celek-celek mata bukan Islam? Allahu Akbar. Bila dia boleh dengar perkataan Islam tu, orang yang tak Islam ni tuan-tuan, bila dia ni hati ni mula nak mai kepada Islam, dia tu yang kata wal muallafatu qulubuhum. Yang kata muallafatu qulub, muallaf ni tuan-tuan, dia ada banyak versi. Kita bagi laluan untuk azan Aisyah dulu insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لا أكبر. إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة من الصلاة القائمة آتي محمد وبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan. Baik, dalam hadis ni Salman Al-Farisi dia sebut benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat daripada Salman Al-Farisi. Kata dia, an Salman qala qara'tu fit Taurah anna barakatat ta'am al-wudu' ba'dah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang nama dia adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata dia, telah aku baca di dalam Taurat sebelum daripada aku masuk Islam. Katanya di dalam Taurat itu bahawasanya berkat, yakni makanan itu ialah basuh tangan kemudian daripadanya. Salman pitanya Nabi SAW. Salman kata apa? Dia kata, Rasulullah, masa saya dulu ni sebelum daripada saya Islam, saya ada terbaca dalam kitab Taurat kata ada berkat selepas daripada kita kita basuh tangan lepas daripada kita makan. Berkat makanan itu basuh tangan kemudian, maknanya kemudian tu selepas. Tuan-tuan, bahasa kita lama dia macam tu. Dia kalau sebelum, kalau kemudian tu maksud dia selepas. Okey, itu kita nak pergi faham. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah. Maka aku telah sebutkan demikian hal aku membaca Taurat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku khabarkan akan dia dengan barang yang telah aku baca di dalam Taurat itu. Maka kataku, hamba ada ingat yang tersebut di dalam berkat makanan itu ialah membasuh tangan kemudian daripada makan. Apakala didengar oleh Nabi SAW akan perkataanku, yakni pertanyaan Salman yang demikian itu, lalu bersabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi respon apa? Maknanya lepas basuh tangan, lepas makan basuh tangan ada berkat. Apa Nabi respon? Faqala Rasulullah SAW. Nabi kata, barakatut ta'amil wudu'.
qablahu wal wudu'u ba'dah. Nabi abang macam tu. Nabi kata, maka sabda Nabi SAW, bermula berkat makanan itu ialah basuh tangan sebelum daripada makan, yakni dahulu daripada makan, dan basuh tangan kemudian, yakni selepas daripada makan. Nabi abang macam tu. Dalam Taurat cerita basuh tangan lepas daripada makan. Tapi sebenarnya yang berkat pada makanan kita itu apa? Iaitu basuh sebelum nak makan dan basuh selepas daripada makan. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan, berkat ni apa? Itu soalan dia tu. Berkat ni apa? Kita duk sebut berkat. Dalam doa qunut pagi tadi pun kita duk baca, wa barik lana fima a'tain. Kan ayat tu. Jumpa tak tuan-tuan? Nampak macam lena ya? Tu imam seorang duk baca Allahumma hdina fiman hadain amin. Slow. Bunyi amin. Slow. Pasal apa slow tu? Imam seorang-seorang duk baca doa qunut. Kita duk minta berkat waktu pagi tu juga. Dalam doa kita duk makan, duk minta doa makan. Tuan-tuan, doa makan ni yang dekat dengan sunnah Nabi apa? Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Itu doa makan yang dekat dengan sunnah Nabi. Hak kita duk baca ni Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, yang ni umum, bukan hanya untuk makan. Untuk nak pi cari kedai makan pun ada orang baca ayat ni. Ada tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Saya dengan kawan duk pergi cari ni tempat parking tak ada. Tak tahu Ustaz, saya nak baca doa sikit. Kita kata sejak bila dia ni pandai ni. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kami pusing-pusing ada kosong. Tuan-tuan, dia tahu Ustaz, saya dapat ni daripada orang ni. Orang tu pun dapat daripada orang. Maknanya tuan-tuan, popular Allahumma barik lana ni. Bukan hanya untuk nak makan. Lepas semayang pun kalau tu imam baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, saya sembahyang Isya. Tuan-tuan nak amin ke tak? Tuan-tuan tak amin, duk tengok mana ada makanan. Ada atas tikar semayang ke? Ada duk cari dulu tu. Kan? Tak, kita baca lepas semayang pun tak apa. Sekali saya nak baca lepas kuliah lagi pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa tuan-tuan? Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa maksud dia? Ya Allah, berkatilah kami dengan apa yang telah engkau rezekikan kepada kami. Rezeki ni macam-macam. Bukan kata makan saja. Kita dapat anak, kita dapat cucu, kita dapat segala nikmat Tuhan bagi. Minta kepada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sambil duk riba cucu kita. Bini kita bawa parang. Abang nak makan cucu kah? Pasal kita baca doa tu. Dapat anak kita tak atas riba kita, dapat cucu kita tak atas riba. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bini bawa main parang. Pasal apa? Ayah dia sudah menjadi kanibal. Ni yang kita tuan ni kata nak makan anak, dia kata dak, doa ni bukan untuk doa makan. Doa ni doa aku nak bagi berkat ni kat cucu kita ni. Hang ni pasal apa tak reti sangat. Tu dia aku ajak main kuliah di surau hantar main. Bini kena tuan-tuan sekalian. Dia tengok live bini kita ni. Allahu akbar. Jadi doa tu kita duk baca berkat. Kemudian tuan-tuan, kita duk pergi jumpa ni orang kahwin ni. Apa kita doa dekat dia? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kan kita baca yang tu? Barakallah, berkat Tuhan kepada hampa dua. Semoga Tuhan himpunkan hampa dua dan berikan keberkatan. Itu doa. Kan kawan-kawan tuan-tuan, saya pernah habaq kat tuan-tuan dulu ni, habis-habis salam apa semua tu, habis-habis tak ada doa dah. Barakallahu fik. Ayat tu kita bagi kat dia. Kita tolong haji, tolong doa mai kat saya haji apa semua. Barakallahu fik. Cantik yang tu aja. Guna bahasa tu tuan-tuan sekalian. Maksud dia, semoga Allah Ta'ala berkati kamu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kata berkat ni apa? Berkat ni maksud dia apa? Ziyadatul khairi min ilahi. Makna dia Tuhan tambah kebaikan daripada apa yang kita ada. Tuhan bagi baik kepada kita ni. Dan barakah itu bermaksud az-ziyadah, bermaksud tambah. Tambah apa tuan-tuan? Tambah dan juga berkembang. Makna dia kebaikan itu Tuhan bagi banyak kepada kita. Apa yang kita berkat dalam hidup kita ni? Banyak ayat Quran dan hadis Nabi SAW dia menceritakan orang-orang yang ada berkat dalam hidup. Antara dia, hati kita tenang. Hati kita ni tenang tuan-tuan, itu berkat. Ui, kalau hati tak tenang, tak payah. Duk main duk di surau, hati ni tak tenang. Duk di masjid tak tenang, pergi tang mana pun tak tenang. Dia jadi risau, dia demai penyakit anxiety, demai penyakit macam-macam tuan-tuan, dia jadi takut. Itu
Jadi Tuhan bagi tenang ni Allah, itu berkat. Dan ini berdasarkan surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuhan kata ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Nak dapat keberkatan, banyak-banyak zikir. Insya-Allah dengan zikir itu Tuhan akan bagi berkat kepada kita, iaitu menenangkan hati kita. Macam mana pun kita cool ya tuan-tuan. Macam mana kalut pun kita akan cool. Pasal apa? Keberkatan tu ada kat kita. Dan yang kedua, rezeki kita tu cukup walaupun sikit, itu barakah. Rezeki cukup walaupun sikit. Nabi SAW bersabda, Nabi kata laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Nabi kata yang kata kaya tu bukan pasal banyak harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Siapa yang jiwa dia kaya, harta banyak mana pun dia nanti akan bersyukur kepada Allah. Tapi kalau jiwa dia tak kaya, harta banyak pun dia rasa tak cukup. Dia rasa tak cukup. Orang pergi jumpa dia duk minta sikit, tak bagi. Pasal apa? Walaupun kaya pun tuan-tuan sekalian. Pasal hati dia tidak kaya. Dan yang ketiga, yang kata barakah ini, anak-anak yang Allah Ta'ala takdirkan menjadi anak-anak yang saleh, yang boleh membawa kebaikan kepada kita. Itu barakah dalam kehidupan kita. Berkat. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, Nabi SAW kata apa tuan-tuan? Apabila meninggalnya anak Adam itu, terpotong semua amalan dia kecuali tiga benda. Apa dia tiga benda ni? Nabi kata sadaqatin jariyah, sedekah jariah. Yang kedua apa dia? Ilmu bagi manfaat. Yang ketiga apa tuan-tuan? Anak yang saleh yang mendoakan dia. Kita nak minta macam tu lah. Kalau boleh, anak yang saleh ni boleh doa kat kita. Satu. Yang kedua, nanti bila kita berada dalam keadaan tak larat, dia ni lah boleh tolong kita. Dia ni lah boleh jaga kita, tuan-tuan. Dan yang keempat, yang kata umur dipenuhi dengan kebaikan, itu barakah. Kita tengok umur kita lah ni, umur 60, umur 70, minta maaf sebutlah. Umur 60, umur 70, amalan kebaikan banyak mana dah kita buat? Adakah hari ni saja benda jahat banyak ke, benda baik banyak ke? Yang tu, yang kata barakah dalam kehidupan kita ni. Yang ni pun nak kena tengok juga tuan-tuan. Adakah hati kita mau lagi kepada benda-benda dunia ni? Mau tak mau lagi? Oh tuan-tuan, ramai. Walaupun orang sakit sekalipun, yang kata orang sakit ni kita pipi kat dia, kita kata tengok dia apa semua nampak, sakit teruk no. Ji kami nak balik dah ji okey tak apa, doa mai kat aku lah no. Okey. Ni duit ada sikit nak buh tang mana ni? Allah, buh bila buh bantai. Mau juga. Buh bawah bantai dia. Duit apa tu Zahlah, ambil gambar lah, aku tak mau dah duit apa aku tak mau. Mau juga buh bawah bantai. Kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan, berkat ni apa? Hubungan baik dengan manusia. Itu berkat. Orang suka kat kita, kita suka kat orang tanpa ada rasa iri hati kat orang. Orang pun tak benci kat kita. Itu barakah tuan-tuan. Ni kalau tengok orang dengan pandangan hina, tengok orang dengan pandangan yang penuh curiga, tengok orang dengan pandangan yang kita rasa tak puas hati, itu tidak ada keberkatan dalam kehidupan kita. Kita dengar jiran kita dapat benda bagus, kita duk berasa sakit hati ni. Kita tak senang ketika mana melihat orang senang, dan kita berasa senang melihat orang susah. Yang tu ada masalah pada hati kita. Tuhan cabut berkat dalam hidup kita. Jaga tuan-tuan. Oh benda ni. Yang keenam, ilmu dapat kita amalkan, itu barakah dalam kehidupan kita. Malam ni tuan-tuan dengar tadi saya sebut tentang bab wuduk apa semua ni, benda tu tuan-tuan dapat beramal. Alhamdulillah, itulah barakah dalam kehidupan kita. Dan yang seterusnya, yang kata berkat ni apa tuan-tuan? Doa dimustajabkan oleh Allah. Tuhan mustajab doa kita. Walaupun benda yang kita minta Tuhan tak bagi macam mana yang kita mau, tapi benda tu sudah mencukupi kepada hidup kita. Kita duk minta macam-macam, ya Allah bagi isteri yang salihah, bagi isteri yang salihah. Tak mai kat kita isteri yang salihah tu. Rupa-rupanya mai apa tuan-tuan? Mai kepada kita yang saleh. Kita inilah yang mendidik isteri kita menjadi salihah. Tuhan bagi kat tu pula. Kita nak anak yang soleh, tuan-tuan, tak dapat. Tuhan tak bagi anak yang soleh tu. Pasal apa? Pasal Tuhan nak suruh kita tak berhenti, nak suruh kita sentiasa berdoa kepada Allah. Tuhan nak dengar doa kita tu, bagi jadi anak kita ni anak yang soleh. Siapa sangka tuan-tuan sekalian? Penutup daripada kuliah saya pernah cerita kat tuan-tuan, kat di sini ke di mana? Surau Al-Kausar ke atau ayah? Ada satu orang haji ni tuan-tuan. Di sini saja, di sini tuan-tuan. Tuan-tuan anggap bila kita di sini, walaupun saya tak cerita lagi. Tu haji ni duk berdoa, duk bagi anak soleh lah apa semua. Tak jadi. Yang kata anak soleh tu tak jadi tuan-tuan. Daripada sekolah menengah ni, anak dia ni duk berkawan dengan siapa apa semua, ni duk jadi masalah lah apa, kawan-kawan macam-macam lah.
Sagi dengan cikgu nak bergaduh, sagi tayar kereta cikgu dia pancit, lepas tu dengan guru besar dia kunci dalam bilik ayah, macam-macam. Yang kata anak ni Allah, dia ni sakit kepala, kira nama dia ayah, sagi cikgu panggil bos dalam WhatsApp, waktu tu tak ada WhatsApp group ke. Kira duk panggil Pipi, dia kata tak habis. Duk dengar lah sahabat-sahabat nu cerita, kata anak ni kita kena bagi ke agama kot. Dia kata piantak nu belah pondok-pondok yang tak ada telefon, tak ada apa. Waktu tu baru mula nu poliponik baru mula. Kan? Dia pun piantak tuan-tuan sekalian di pondok, yang pondok tu tidak ada langsung yang kata bekalan elektrik ni. Kira duk guna pelita minyak gas ya. Ambil kan hang. Orang bagi kemudahan ke hang tak guna, hang duduk berkawan, hang duk jadi masalah di sekolah, macam-macam hang buat, hang bagi sakit kepala mak dan juga ayah, hang pi duduk di pondok ni. Tuan-tuan, nampak tu? Pasal apa? Nak didik anak bagi jadi anak soleh. Tu duk minta ke Allah, ya Allah bagi anak aku soleh. Tapi ujian Tuhan lagi bagi. Seolah-olah macam tak nampak dah pintu kesolehan yang ada pada anak dia. Tuhan macam tak mau memustajabkan doa dia. Hantar pergi pondok tuan-tuan. 3 bulan duk pondok, tu guru pondok telefon, Haji ambil anak, dia bakar pondok Haji. Tuan-tuan, bakar pondok tuan. Allahu Akbar. Yang kata jahat ni tuan-tuan, bukan kata jahat, buah. Jahat dia macam ni, dia buah tuan-tuan, dia buah. Dia bukan nak bakar pondok, mungkin dia nak isi rokok daun dengan apa, kan ada pelita minyak gas jatuh terbakar pondok, merebak habis-habis. Tuan, sampailah dia pun tak tahu nak buat macam mana, tapi doa duk minta ke Allah Ta'ala, duk minta. Tiba-tiba ditakdirkan Tuhan, anak dia abang kata nak menikah. Oh, terkejut dia. Nak menikah dengan siapa? Nak menikah dengan Ustazah Kafar. Ayah, Ustazah Kafar. Ayah kata aku hak kaki masjid pun tak dapat Ustazah. Hang yang rosoi kan? Hang ni yang kira anak hantu. Pulau Pinang kata anak hantu. Tak faham lagi anak hantu. Hang ni yang Grenggo, tahu Grenggo pun tak faham. Kira hang ni kalau hang ni malaikat pun tak wani lintas belakang hang. Nak abang kata betul-betul serabut boleh dapat Ustazah Kafar. Tuan-tuan, dengan Ustazah Kafar itulah pelan-pelan anak dia tukang daripada pakai baju duk rok, baju Quicksilver lah, apa nama Mawisan lah apa dulu ni, dah mula tukang duk pakai baju cantik dah. Kepiah dah mula lekat atas kepala dah. Tuan-tuan nampak tak Tuhan dia nak bagi kat kita macam mana? Kita minta anak soleh, Tuhan bagi kat kita bukan takat anak soleh, menantu solehah pun aku bagi kat hang, bukan takat tu, cucu-cucu yang soleh dan solehah pun hang nanti akan dapat. Tuan-tuan, kita tak tahu rancangan Tuhan, tuan-tuan, kita tak tahu macam mana. Oh, kita duk minta ni seolah-olah macam apa, tuan-tuan, macam tak ada dah tempat untuk kita ni duk minta, tak ada dah. Ayat mata mak ni kira duk keluar, duk dengar cerita tentang anak ni, cerita tentang anak dia ni ayat mata keluar. Rupa-rupanya tuan-tuan, anak ni lah yang akan mendoakan dia. Kan? Macam kita hari ni. Nak cerita sikit lagi? Boleh ke cerita sikit lagi? Pasal kita nak cuti lama lepas ni. Tuan-tuan, kita kadang-kadang anak kita, sebab itulah jadi mak ayah ni jangan sombong sangat. Tengok anak nombor 1 alhamdulillah boleh jadi doktor, anak nombor 2 boleh jadi pensyarah, anak nombor 3 businessman besar, anak nombor 4 tiba-tiba tak edit. Tuan-tuan. Yang jadi punchback siapa dia? Anak nombor 4 ni. Kalau balik-balik main ni pakat, balik macam-macam apa semua sagi ayah. Oi, seronok lah malam ni boleh makan kari kepala ikan sambil duk tengok kat anak nombor 4. Ni apa pun tak ada. Duk punch pen kawan ni. Tuan-tuan, bila sakit siapa jaga? Anak nombor 4 ni. Anak nombor 4 ni. Dia tak pergi mengaji pun pasal duduk fikir apa dia tu. Tuan-tuan, dia duk jaga kita ni. Dia ni kita kata apa pun dia senyam, apa semua ni kira buruk dia ya. Tapi di akhir kehidupan kita, dialah yang bersama dengan kita. Nampak tak? Tuhan dia nak buat macam tu, tuan-tuan. Kadang-kadang doa kita tu. Sebab itulah, jagalah elok. Kita sebagai mak ayah, jangan kita duduk, orang kata apa? Duk pilih-pilih. Kasih ni memang kita tak boleh. Kasih ni memang kita akan pilih. Tapi jangan duk tunjuk sangat. Jangan menghina sangat, khususnya anak-anak kita ni. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, saya tutup dekat tu lah kot. Kan hadis kita baca tak ada nak habis ni. InsyaAllah lepas ni dia akan main cerita pula yang kata basuh tangan itu daripada basuh tangan sebelum daripada makan dan kemudian daripada makan sebenarnya ada banyak selain daripada barakah. Ada apa tuan-tuan? Ada kelebihan-kelebihan yang lain yang Nabi SAW sebut.
Antara dia Nabi sebut apa? Barang siapa yang basuh tangan sebelum daripada makan, dia akan menghilangkan penyakit kefakiran dan juga menghilangkan penyakit gila. Tu dia. Siapa hak boleh basuh tangan sebelum makan ni? Tuan-tuan, insya-Allah kita akan cerita hadis dia tu pada bulan hadapan insya-Allah. Kemudian dia mai cerita kat kita pula, dia kata basuh tangan itu tangan kiri ke tangan kanan ke? Pula dah dia main tu. Ada pasal ada orang basuh tangan kanan lebih makan tangan kiri, ada ya? Ada orang basuh tangan kiri lebih makan tangan kanan. Kita pun duk tengok-tengok dia, lain kali kita gila, dia tak gila pun. Kan? Tadi ni macam mana ni? Yang menjadi sunnah Nabi itu macam mana? Adakah basuh tangan sebelah saja ataupun dua-dua belah? Adakah tangan kanan saja ataupun tangan kiri saja? Kalau ikut logik akal kita, yang pegang makanan tangan mana tuan-tuan? Tangan kanan. Maka tangan kanan saja kita basuh. Betul tak betul macam tu? Adakah nak kena basuh tangan kiri ataupun nak kena basuh kedua-dua? Yang mana mengikuti sunnah Nabi SAW. Boleh nak? Tak apa nak mengangguk dah. Pasal apa? Pasal kita nak berhenti lagi. Lepas tu pula, lepas ni dia akan mencerita pula tentang tarkul wudu qabla ta'am, meninggalkan basuh tangan sebelum daripada makan. Pula dah dia umai hadis pula. Ada pula hadis yang kata apa? Tak payah basuh tangan sebelum daripada makan. Yang ni macam bahasa kita dok buat. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Dia kata tak kena basuh tangan. Sekali lepas makan nak basuh juga. Lagu tu buat dah. Ada tuan-tuan nak jenis-jenis macam ni. Kan? Allahu Akbar. Dia akan main nanti. Hadis ni dia macam-macam versi. Jadi macam mana cerita dia, kita tak boleh lari daripada apa? Daripada huraian para ulama hadis yang menceritakan hadis ni insya-Allah. So tuan-tuan, kita berhenti dekat tu insya-Allah. Di nombor 4 tu tuan-tuan tanda kalau ada kitab, masalah basuh tangan sebelum daripada makan. Dan kemudian daripadanya kata Imam Al-Ghazali, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat tu. Saya mohon maaf terkasar bahasa, terlajak bicara, terlanjur kata. Kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.